Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok istilah dia, katanya yang ketiga daripadanya. Yang ketiga. Berkenaan dengan apa dia? Iaitu wuduk. Hari tu kita bahas apa dia? Syarat wuduk tu. Berkenaan dengan yang kedua, yakin atau zon dah. Tu. Berkaitan dengan yakin ataupun zon. Jadi di sini kita tengok pula yang ketiga. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ialah Islam. Tengok katanya ketiga daripada berapa? Ketiga daripada berapa? Dan ketiganya, yang ketiga daripada 11, jalan siapa ni? Iaitu jalan salim. Ini orang yang salim, orang yang sejahtera, yang selamat. Yang sejahtera, yang selamat ni berkenaan dengan wuduknya. Jadi yang ketiga katanya Islam, maka tiada sah wuduknya orang kafir. Betul? Kerana apa? Ada tulis dalam kitab itu? Ada tulis. Tulis dengan cara ringkas. Jadi masalahnya di sini berkenaan dengan ambil wuduk. Jadi ambil wuduk ni ada syarat dia. Syarat di sini dia sebut 11, iaitu yang pertamanya air mutlak tu yang kita dah bahas dah. Yang kedua berkenaan dengan zon ataupun yakin ataupun zon lah, berkenaan dengan air wuduk tu, wuduk kita. Yang ketiga malam ni berkenaan dengan Islam. Ini syarat yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga berkenaan dengan Islam. Jadi apabila kita dikatakan Islam, jelas dah. Nak tahu kata Islam ni, Islam ni dibinakan bunyan Islamu ala khams. Binakan Islam di atas 5. Jadi adakah kita tu 5 tu ada? Maksudnya nak binakan Islam ni. Islam ya dah, kita sudah Islam, tapi kita nak membinakan Islam dia 5. Ingat tak? Syahadah, solat, puasa, zakat, haji, atau bina Islam. Jadi Islam kita tu kena ada 5 tu. Kemudian apabila kita tu istilah kepadanya kita seorang Islam, tak termasuk orang kafir, terkeluarlah, nafilah orang kafirnya. Sebab apa? Sebab orang kafir ni dia bukan ahli dia. Ingat tu. Orang kafir ni dia bukan. Tu salah satunya daripadanya. Jadi ingat tu. Makna katanya tak termasuk orang kafir. Tak termasuk orang kafir. Sebab wuduk ni berkaitan dengan ibadat yang berkehendaki dengan niat. Wuduk ni ibadat tetapi berkehendaki dengan niat. Kalau wuduk dia tu tidak niat, tak sah. Wuduk ni ibadat dia kehendak kepada niat, nak kepada niat. Kalau wuduk dia tak berkait niat, tak sah wuduk dia tu. Sebab itulah dia dinafikan, dikeluarkan orang kafir. Sebab kafir ni bukan ahli niat. Faham tak? Di sini kita nak beza itu dulu. Kita nak ambil wuduk ni, syarat yang ketiga ialah kena kepada orang Islam. Orang Islam ni orang yang sejahtera, yang selamat. Salima yaslamu salaman. Islam makna kata Islam ni selamat, sejahtera. Jadi apabila orang yang sejahtera, tak termasuklah orang kafir. Sebab tu orang kafir dia buat apa tak berkait dengan niat. Tapi orang Islam berkaitan dengan niat. Kenapa? Kita berkait dengan hak semalam sikit. Nak bagi istilah Islam dulu. Islam kalau terjemah dengan cara mudah, bagi makna faham mudahnya, mengikut dengan secara zahir. Nabi semayang, kita semayang. Nabi puasa, kita puasa. Nabi zakat, kita zakat. Jika sampai esoknya, jika sampai bulannya, dalam pusingan tahun. Haji jika kuasanya, itu mengikut dengan secara zahir. Kalau iman, mengakui dengan batin. Sebab tu kita nak dikatakan Islam, tidak sah Islam melainkan sah dengan kait dah lah. Kait dengan hak semalam tu.
Sebab tu dalam kalimah syahadah dia ada termasuk dalam kandungan dia, masuk dalam tu berapa kalimah? 4 kalimah yang masuk dalam tu, bukan yang ada dalam tu. Yang ada 4 kalimah. La ilaha illa Allah. Tu. Tapi yang tertanggung masuk dalam dua syahadah tadi itu 4 kalimah. Kalimah Islam, iman, makrifah, tauhid. Jadi apabila dalam syahadah tadi tu kitanya tak adanya Islam, bermakna tidak iman. Apa? Apabila ada iman, belum tentu dia tu apabila dia iman, tentu dia dah Islam. Apabila dia ada iman, tentu dia yang belakang makrifah ke Islam? Iman tengah, tauhid belakang. Sekali lagi, Islam, iman. Tidak sahnya seorang Islam itu melainkan sah iman. Tu maksudnya, sah iman dengan iman tak sama. Beriman dengan sempurna iman tak sama. Kita yang mengakukan diri kita seorang Islam yang beriman, adakah sah iman tu? Tidak. Mana rukun iman? Rukun iman ada berapa? 6. 1, percaya kepada Allah. 2, kepada malaikat. 3, hari kiamat. Langkah lajunya. Kitab. 3, 4, Rasul. 5, kiamat. 6, qadar. Semua tu kena percaya. Tapi nak tanya, kita percaya yang mana? Maksudnya ada 2. Percaya dengan lidah, dengan hati ke dua-dua? Nak tahu situ. Kalau kita percaya dua-dua, bermaknanya kita hidup sepertinya Islam. Tak? Kita hidup sepertinya Islam. Kalau seperti sehidup Islam saja tak cukup, tak sempurna, tak berkait lagi. Dia kena apa dianya? Hak batin sekali. Sebab Islam tadi tu dia zahir, iman tu adalah batin. Jadi kalaulah kita percaya dengan Allah tapi kita tak solat, ataupun kita solat zahir tapi batin tak solat, mana percaya? Sebab iman berkaitan dengan batin, Islam berkaitan dengan zahir. Bila cukup zahir dengan batin dikatakan makrifat. Apabila sahnya makrifat, sah dulu. Jika sah makrifat, barulah dikatakan sah tauhid. Kalaulah ia kata makrifat tetapi tidak sah makrifat, tak sah tauhid. Bermakna nak dikatakan dia tu sah makrifat, sah dulu iman. Nak dikatakan dia sah iman, sah dulu Islam. Hanya balik situ balik. Nampak orang kita ni nampak Islam memudah. Sebab tu orang kita ni hidup mengaku Islam, tapi dalam keadaan tu baliknya dah sebalik dah. Sebab apa dia? Hidup dia ni buat Islam dengan kafir tu sama. Apa yang tak sama sekarang ni saya nak tanya. Cuba Muslimat jawab tengok. Apa yang orang kafir dengan Islam hidup tak sama di akhir zaman? Solat. Betul. Yahudi solat tak? Solat dia tak? Kita pun solat. Apa lagi? Puasa. Dia pun puasa. Yahudi puasa. Kita pun puasa. Dia puasa tak sama, solat tak sama. Oh tu jelas dah. Kalau iman kita dalaman, oh tu dari segi zahir. Maksudnya nak lebih kepada macam ni. Hidup senang je macam tu. Hidup tidak membezakan Islam dengan kafir. Senang macam tu. Maksudnya kafir makan babi, kita pun makan babi. Faham? Faham maksud dia? Maksudnya kafir buat benda yang haram, kita pun buat benda haram. Kafir buat benda harus, kita pun harus. Kafir buat makruh, kita pun makruh. Kafir buat halal, kita pun halal. Sama. Faham maksud dia? Faham tak? Sama ya. Jadi dia tak beza. Boleh faham tak tu? Bagi nampak rupa dia dulu.
Hidup tak ada beza. Senang kita macam tu. Kafir tak pakai tudung, kita tak pakai tudung. Macam tu lah, senang. Lagi mudah. Betul tak? Seumpamanya macam tu. Kalau bab semayang tadi, kafir pun semayang, kita pun semayang. Itu payah nampak. Sebab ia kait dengan batin tu, dengan akidah. Boleh faham tak? Kafir tak belajar fardu ain, kita pun tak belajar. Ada sama. Hidup tak boleh nak membeza. Tempat kafir pergi, kita pergi. Tapi kafir tak mari tempat kita. Faham tak? Nak tanya, kafir macam kita ke kita pergi cari kafir? Kita yang pergi cari kafir. Tapi kafir tak cari kita. Patut apabila jadi kafir, kita mengakukan orang salah. Kita pergi katakan orang salah, tak salah diri. Ataupun serah kepada takdir. Tapi kita pergi cari kafir tadi tu. Apabila selepas kita murtad, kita serah takdir. Kena tak? Tak kena. Sebab kita yang mencari. Kita yang mencari. Tapi selepas mati, nak bagi orang uruskan jenazah seperti orang Islam. Tapi syahadah dah batal dah. Nampak tak? Hak ni maksudnya dalam keadaan kematian dia tu. Tapi yalah, kita tu orang Islam, zahirnya Islam, uruskan Islam. Tapi hakikat di sisi Allah tu, hakikat di sisi Allah tu dia tidak ada. Tidak ada Allah dalam tu. Tu dia. Baik, ringkas cerita dia. Bab Islam terbalik dulu. Sebab wuduk ni amal ibadat kehendak kepada niat. Jadi orang kafir dia bukan ahli niat. Islam adalah ahli niat. Innamal a'malu binniyat, kita bahas di awal-awal tadi tu. Nampak rupa dia. Kemudian dalam keadaan nak dikatakan kita jaga syahadah dulu. Takut-takut syahadah kita dah batal. Nak batalkan syahadah ni ada berapa? Takut-takut kita dah cakap sah wuduk tapi syahadah dah batal. Macam mana? Wuduk ambil, rukun pun ambil, sunat apa ambil, tapi syahadah dah batal. Sah tak wuduk? Tak sah dah. Sebab wuduk tadi tu sah bagi Islam. Bermaknanya kita kena cek balik syahadah kita. Syarat sah syahadah: satu, diketahui. Yang kedua, diikrar. Yang ketiga, ditasdiq. Yang keempat, diamal. Kena cek Islam balik dulu lah. Takut wuduk tak sah. Berapa fikir-fikir kata wuduk dah sah dah, tiba-tiba tengok Islam batal. Nampak? Kita kena cek masing-masing. Yang pertama, makna kita diketahui, betul, diikrar. Dah diketahui, diikrar. Ikrar ni kata-kata dengan lidah. Diketahui itu dia tahu. Itu dia. Boleh? Itu dia. Yang ketiga, ditasdik. Tasdik ni hati, benar dengan hati. Ikrar tu kata dengan lidah. Mengetahui tadi tu ibarat tahu. Kita tahu tak itu mana syahadah? Tahu tak mana syahadah? Sebab diketahui syahadah. Mana syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu orang kafir nak masuk Islam lah. Kalau kita ada Islam lah, la ilaha illallah. Asyhadu pun tak ada masalah. Boleh? Lepas tu dah tahu, selepas tu dah ikrar. Dikata pula, mana kita nak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas dia kata, ditasdik. Apa yang kita kata dengan lidah benar dengan hati. Tasdik tu dengan hati. Dah tahu, dah kata, dah benar. Yang keempat, amal. Lepas tu nak tanya, kita amal ke tak? Kalau kita amal, sah Islam. Sah Islam. Boleh faham? Ringkas kita. Sebab kita tak nak panjang, tak nak bagi rangka orang pokok Islam. Selepas tu, fardu syahadah. Ada apa?
Dua. Fardu syahadah ni dua. Apa dia? Iqrar bil lisan, kata dengan lidah. Lepas tu tasdik bi qalbi. Benar dengannya. Tu dia. Fardu syahadah. Panggil apa dia? Fardu syahadah diikrar dengan lidah dan ditasdik dengan hati. Diikrar dengan lidah, ditasdik dengan hati. Kalau kita tak diikrar dengan lidah, tak dikatakan dengan lidah, tak Islam. Kalau kita tak dikatakan dengan hati, tak dibenarkan dengan hati, tidak dikatakan Islam. Kena dibenarkan dengan apa? Diikrar dengan lidah dan diikrarkan, ditasdikkan dengan hati. Diikrarkan dengan lidah dan diikrarkan dan ditasdikkan dengan hati. Ingat tu. Kalaulah kata dia diikrar saja dengan lidah, tidak ditasdik dengan hati, makna katanya tak dapat fardu. Tak dapat fardu, tak sah. Tu dia. Ramai, berapa ramai orang tu. Ambil kat situ. Boleh. Tu dia. Berapa dah? Dua. Ni nak cek syahadah kita ni, nak tengok syahadah ni, kaedah kena cek syahadah. Lepas tu apa lagi ada kita berkenaan dengan syahadah? Sempurna. Kesempurnaan syahadah ada berapa? 4. Satu, mengetahui. Yang pertama mengetahui. Yang pertama mengetahui. Yang kedua tasdik. Yang kedua ikrar dulu. Yang pertama mengetahui, yang kedua ikrar, yang ketiga tasdik. Nampak? Dia beza. Hak tadi syarat sah tadi di. Hak ni tak ada di. Faham tak? Boleh. Yang keempat yakin. Sekali lagi saya ulang. Syarat sah syahadah ada 4. Satu, diketahui. Yang kedua, diikrar. Yang ketiga, ditasdik. Yang keempat, diamal. Fardu syahadah 2. Satu, diikrar dengan lidah, ditasdik dengan hati. Kesempurnaan syahadah ada 4. Satunya diketahui. Yang ketahui, mengetahui. Yang pertama mengetahui, yang kedua ikrar, yang ketiga tasdik, yang keempat yakin. Hak ni nak sempurna ya. Kita tahu ke tak tahu, tu nak sempurna ya. Kita kata ke tak kata, itu sempurna ya. Syahadah lah orang kata kita. Tak nak. Tapi kita dah disyahadah dah awal-awalnya. Nampak rupa dia. Baik, tapi yakin tak? Ni buah ni orang tak ada yakin ni. Buah yakin tak ada di orang Islam tu tanda kata tak sempurna. Boleh faham? Tak yakin. Tapi duduk tahap zon lagi. Jangan syak. Kalau syak lain. Pergi. Baik. Rukun syahadah. Rukun syahadah ada 4. Satu, mengisbatkan zat Allah. Tulis dulu. Nak ulah balik nanti nah. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Mengisbatkan sifat Allah. Ni rukun syahadah ni. Mengisbatkan sifat Allah. Yang pertama mengisbat zat. Yang kedua mengisbat sifat. Yang ketiga mengisbat af'an. Yang ketiga mengisbat af'an. Ni rukun lah, ni rukun. Ni rukun. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasul. Boleh? Habis 4. Membatal syahadah. Ni hak ni penting. Salah satunya. Tadi saya parat tadi. Mengisbatkan zat, mengisbatkan sifat, mengisbatkan af'al, mengisbatkan kebenaran Rasul. Boleh? Kalau lah kata fardu 2, diikrar. Betul? Ditasdik. Betul? Itu dia tu. Kesempurnaan 4, mengetahui, ikrar, tasdik, yakin. Kalau sah syahadah 4, diketahui, diikrar, ditasdik, diamal. Boleh?
membatalkan syahadah, menduakan Allah, menduakan Allah. Menduakan Allah. Yang kedua, syok hati akan Allah. Syok hati akan Allah. Hati kita nak syok dengan Allah. Itu dia. Yang ketiga, duk sangka diri daripada Allah menjadikan dia. Bahasa betul dah faham. Sangka diri dia, iya ni Allah buat ke tak buat? Itu dia. Menyangka dirinya daripada dijadikan Allah. Menyangkakan dirinya daripada menjadikan Allah. Dijadikan Allah. Menyangkakan dirinya daripada dijadikan Allah. Menyangkakan dirinya daripada dijadikan Allah. Nampak apa ya? Allah ni jadi dia kok tak jadi rezeki ni Allah jadi dia kok tak jadi pokok-pokok tanah bumi kereta mutu ni Allah menjadikan ke? Ibarat seumpama tu lebih kepada kias lah. Lebih kepada kias lah. Yang keempat, tiada di isbat zat. Yang keempat, tiada di isbat zat. Yang keempat, tiada di isbatkan zat. Zat Allah lah. Tiada diisbatkan zat Allah Ta'ala. Kita buat kesimpulan sekali lagi. Ambil ikut sebut tadi. Syarat sah syahadah ada 4. Yang pertamanya apa dia? Diketahui. Yang kedua diikrar. Yang ketiga ditasdik. Yang keempat diamalkan. Itu syarat sah syahadah. Yang apa dia? Fardu syahadah ada 2. Diikrar dengan lidah, ditasdik dengan hati, 2. Lepas tu kesempurnaan syahadah ada 4. 1 mengetahui, ikrar, tasdik, yakin. Betul. Rukun syahadah dah sebut belum tadi? Dah. Mana rukun syahadah? 4. 1 mengisbatkan zat Allah. 2 mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga mengisbatkan af'al Allah. Mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membatalkan syahadah ada 4. 1 menduakan Allah. Syak hatinya akan Allah. Sangka diri daripada dijadikan Allah. Yang keempat, tiada mengisbatkan zat Allah. Cuba tanya kita dalam banyak-banyak tu ada tak? Kita tolak hak sempurna satu ya. Hak sempurna tu tak ada masalah. Sebab hak tu sah tapi tak sempurna ya. Takut-takut cuba kita suluh hak yang keempat last kali ni. 1, 2, 3, 4 hak membatalkan syahadah tu. Ada ke tak pada kita? Suluh situ dulu. Apabila batal, baru kita pergi ambil fardu syarat sah syahadah. Kalau kita dah batal, kita pergi syahadah semula. Bila syahadah semula, ambil syarat sah syahadah. Fardu syahadah, rukun syahadah. Sempurna tu tolak Sempurna tu lebih kepada kemudian kita belajar. Sebab tu orang nak masuk Islam, salah satu daripada situ. Mana syarat sah syahadah? Kena tahu dulu syahadah, ajar dia kelima syahadah kat dia. Bagi dia tahu, oh ni kelima syahadah. Lepas tu kamu kena kata, lepas tu kamu kena dibenarkan, kemudian kamu kena amal. Boleh faham? Lepas tu pula mana fardu? Kamu kena diikrarkan dengan lidah dan diikrarkan dengan hati. Mana pula rukunnya? Kamu kena sebabkan pak isbat. Isbat pada zat Allah, isbat pada sifat Allah, isbat pada af'an. Mananya isbat? Tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Bahasa Arab tu lah, la ilaha illallah tu isbat dah. Illallah isbat, illallah tu isbat dah. Sekalipun dia tak tahu isbat, tapi illallah lafaz tu dah ada dah isbat. Faham tak? Lepas tu nak sempurna tu dia kena masuk 4 dulu lah. Mana 4? Mengetahui, ikrar, tasdik, yakin. Dia betul. Nampak umur dia tu?
Satu, jangan berdua. Boleh? Baik. Ada ke tak? Cuba tanya suluh ramai-ramai ni. Maksudnya ibarat katanya kalau lah suluh di apa dia? Satu dunia. Bayangkan satu dunia. Kau payah nak bayang satu dunia. Bayang rumah tangga kita. Ada ke tak orang yang menduakan Allah? Adanya itu. Patut ada ke tak syokkan hati akan Allah? Tanya. Kalau dalam rumah kita ada, tu kira Islam, tak kira kafir. Kalau kafir jelas dah. Nampak tu? Nampak ubah dia ni? Ni tanda-tanda Allah Ta'ala nak bercepatkan kiamat semua. Orang yang sakit sembuh tanpa mengingatkan Allah, tu tanda-tanda kiamat semua. Tanda nak kiamat, tanda jam cepat. Faham maksud dia? Tanya orang yang sakit tujuan apa? Kembali kepada jalan Allah. Nampak? Tapi selepas sembuh tidak kembali kepada jalan Allah. Ada tanda tu. Allah Ta'ala nak hilang hak tu supayanya timbul ke lagi cepat. Padahal Allah bagi peluang, tapi tidak ambil kesedaran. Yang kata dia, tu makna syahadah tu. Semua tu syahadah. Apa kait dengan dia? Boleh? Tu ringkasan dia. Cukup setakat tu dulu. Kita masuk kita yang pertama tak masuk. Tak sempat. Masuk dah 5 minit. Cepat masuk. Kena tengok situlah. Jangan syok hati kita tu. Kita nak tanya orang, cuba tanya kita dulu. Ada hati kita dah syok tak? Tanya hati kita dulu. Jangan tanya orang nak payah. Nampak orang payah. Kalau tanya kita, jelas nampak. Kita hak ngaji ni. Kalau hak tak ngaji, ada suluh situ. Suluh kita, patut kita hak ngaji. Patut suluh orang yang tak ngaji. Mengaji pun syok dah. Kalau tak mengaji, yakin terus, tak ada syok dah. Yakin terus kepada yang lain daripada Allah. Dia duduk kat situ lah. Orang yang mengaji syok kepada Allah, tapi yang tak mengaji yakin kepada lain daripada Allah tu. Hak tu takut lah. Hak tu takut lah. Dan kita gabung terus yang kita akhir zaman terus tak sempat masalah. Kita berkait-kait kali. Tadi cadangnya masuk akhir zaman terus, tapi dia fikir kita ni pula tak baca. Masa cepat. Sampai mana kita hari tu nah? Kita ambil dengan munasabah kelimah syahadah tadilah. Kita bahas kelimah jalan lah no? Kita bahas kelimah jalan. Tengok sekali lagi. Makna maka tiba-tiba ialah jalan. Ini jalan saliki ni tiba-tiba dengan jalan. Itu dia. Jalan tarekat kita ni. Perjalanan kita minhaj. Ialah jalan yang sangat dalam. Baca dulu, saya baca dulu. Ialah baris yang kelima tu, daripada bawah ke atas. Ialah jalan yang sangat dalam dan sabil yang sangat payah. Sabil pun jalan. Itu dia. Banyak bukitnya. Itu dia tu. Semua ni perjalanan ni, perjalanan. Kita ambil kelimah perjalanan. Yang sangat payah. Bukit lagi, sangat payah lagi. Lepas tu sangat payah mana bukit tu? Naik lagi. Naik lagi. Nampak? Bila naik ada turun tak? Pasti ada turun. Musyakkahnya jalan. Mana susah payahnya jalan ni. Bukan kata naik bukit, turun bukit, dalam bukan saja daknya. Jauh lagi. Jauh. Nampak kelimah jauh? Cepat. Jauh perjalanannya. Jalan saliki ni. Lagi pulaknya amat besar kebinasaannya. Amat besar kebinasaannya. Banyak yang menegahkannya. Banyak perkara yang menegahkannya. Amat besar kebinasaannya, banyak yang menegahkan dia. Jalan saliki ni. Dan yang membimbangkan dia. Lagi tersembunyi. Tersembunyi ke sembuh tu. Tersembuh lah. Dia baca sembunyi. Tersembunyi yang membinasakan dia. Maknanya ada ramai yang nak sembuhkan kita. Faham tak? Orang yang jalan-jalan macam ni ramai yang mensebu. Sebu-sebunya
panggil dia. Ibarat kata kalau orang bergaduh seorang dengan 10 tu serbu masuk. Serbu. Itu dia. Tak jadi serbuk pula nanti. Itu dia. Tu bahasa Selangor. Bagi kita dengar apa Selangor nak kita ni. Yang membinasakan dia. Ibarat syaitan dengan manusia. Faham? Seumpamanya macam itulah. Dan yang memutuskan dia, ada yang nak potongkan dia, nak memutuskan dia, nak menghalang. Faham tak? Memutus ni menghalang. Yang memutuskan dia lagi banyak seteru. Orang nak potong dia apa ada, maksudnya potong ni banyak, potong dengan pedang ke, dengan tembak ke, dengan senapan ke, ataupun nak tahan paku ke, tahan duri ke, buat angin tayar ke. Contoh macam tu. Faham tak? Faham? Ibarat dia. Memutuskan di mana? Cari jalan halang, senang kita dia macam tu. Boleh? Ambil ibarat kita dulu. Yang memutuskan dia jalan orang saliki ni lagi banyak seterunya, musuh. Orang saliki ni banyak musuh sebenarnya. Sebab tu dia fikir kata orang buat amal ibadat ni jangan fikir kata seteru, tak ada. Banyak. Zaman akhir zaman, orang yang tidak ada seru, orang yang menyelewengkan kepada jalan Allah, seru tak ada. Perhati tengok, orang yang benar pada jalan Allah seteru banyak dan pengikut yang tak ramai. Perhati situ. Itu dia. Orang yang berjalan selain daripada jalan Allah, dia tak dakwah pun orang ikut, dia tak seru pun orang ikut, tak panggil pun orang ikut. Tapi orang mengikut pada jalan Allah ni, orang panggil pun yang lari. Itu beza dia. Ambil perhati akhir zaman. Sebab tu perhati kaedah hot 3 tadi tu. Mana kaedah 3 tadi awal-awal? Faizi mukharib diri al-halikina. Perhati tengok. Kita akan bahas kait tu. Dan perampasnya. Betul tak tu? Perampas, baca perampas tak? Perampasnya. Ada perampasnya, ada orang nak rampas dia. Siapa rampas dia? Baca dulu, nanti saya ulah kemudian. Ambil bagi faham kelima. Perampasnya. Ada orang juga nak merampas. Baik makhluk zahir dan makhluk batin. Sama. Perhatilah kita, kalau kita mengaji sekolah dulu, perhati tak? Kalau kita mengaji pandai tak nak bagi orang tengok, merasan tak? Apa orang buat? Dia ambil pensel kita sembunyi. Itu mana potong tu, memutus. Bagi boleh ya? Tapi nama umum tu. Tapi cara dia tu mana memutus tu. Putus tak nak bagi kita tulis. Sorok buku kita. Itu panggil apa ni? Ibarat katanya perampas. Ramai orang nak merampas. Orang saliki ni. Baik, sedikit yang menolong akan dia. Ramai orang merampas, banyak orang yang khianat dia. Khianat dah senang cerita dia. Tapi sikit orang tolong. Betul tak? Itu dia. Baik, ringkas cerita dia. Kemudian kita kembali kepada asal. Ingat ni, kalau orang duduk pada jalan ni, ingatnya kita kena cari diri. Dia panggil terpingkir. Kena terpingkir. Terpingkir. Pinggir. Terpinggir. Apa dia terpinggir? Diasingkan. Ingat, di akhir zaman. Kaedah ni nak pakai, kita kait dengan akhir zaman. Tadi saya tak ulah lagi kitab tu lah, saya ambil ibarat saja dulu. Dipingkirkan. Apa? Tak, ambil terpingkirkan. Apa yang terpikir ni, mana kata kita asingkan diri. Asingkan diri kita daripada orang lain. Ni jalan-jalan sedikit. Itulah sebenarnya Allah Ta'ala sesiapa yang mencarikan jalan salikin. Sebab tu ada seteruannya. Sebab tu ada perampas. Sebab tu ada berkhianat. Itu sebenarnya kita jangan salah dia. Jangan sama sekali. Jangan salah. Jangan salah. Kenapa? Sebab kita duduk jalan nak mengasingkan dengan orang. Jadi Allah Ta'ala tolongkan kita, hantar orang merampaskan barang-barang supaya kita jauh daripada perkara itu. Maksudnya apa dia? Orang selalu dengan kita, Allah Ta'ala akan
jauhkan. Jadi supaya kita terpinggir, maksudnya kitanya jauh dirinya, keluar daripada orang lain, supaya kita cari diri. Faham tak maksudnya? Boleh? Tunggu pada dia tu. Cuba tengok kita sekarang, jauh daripada orang, jauh daripada rumah, jauh daripada orang tak mengaji. Betul tak? Mana kata sekarang kita terpinggir. Nampak rupa dia tak? Kalau kita terpinggir lain, kalau dipinggir, mana orang jauhkan daripada kita. Senang itu macam tu. Dipinggir ni, orang tu jauh daripada kita, dia tak nak berkawan dengan kita, macam di pulau lah. Tu dua kaedah tu, dua dah tu. Sebab tu kita tak boleh marahkan orang kenapa orang jauh daripada kita. Faham tak? Allah nak bagi kita duduk jalan benar. Sebab tu kita biasanya nak jauh daripada orang macam mana? Apabila orang tak nak kawan dengan kita tak? Apabila orang tak nak berkawan dengan kita, tak nak bersaing dengan kita, kita mula jauh dengan orang. Tapi kalau orang nak kawan dengan kita, kawan tak? Tak kira orang tu baik tak baik tak kira orang tu rusak kita. Sebab tu kita berkawan dengan orang tak baik seperti jalan yang kedua tadi tu, mukhatirina, menjerumuskan ke dalam membahayakan. Itu sebenarnya kita tak apa, kita mengaji, tak apalah kita solat, kita nak berkawan dengan orang tak baik tu. Tapi ingat tu, dia tarik kita satu hari nanti. Kawan kita dah berapa ramai, tarik orang nak mengaji, tarik orang yang baik. Walhal Allah Ta'ala dah singkip dah dia keluar, dipikir dah keluar, orang dah pulau dia, tapi yang pergi cari lagi. Tunggu Allah dah asing dah. Sebab apa Allah asingkan dia dengan kita? Sebab kita tak nak asing daripada dia, sebab dia tak betul. Tapi apabila Allah dah asingkan, dia lari daripada kita, kita pergi cari lagi. Tunggulah orang macam ni. Satu hari Allah tak tolong, dia akan terikut. Terpinggir, kita jauh daripada dia. Dipinggir, dia jauh daripada kita. Faham masalah dia? Kalau lah kata itu rupa sebenarnya Allah dah jaga kita tu. Sebab tu apabila berkawan dua-dua, kalau lah kata Allah tak tolong, dah tahu ni baik ni tak baik. Tu tiba-tiba kita tak terfikir. Kenapa kita tak fikir? Sebab dia apa dia baik lagi ataupun dia tak baik. Tak? Dipikir tadi dia pulau kita, terfikir kita pergi sini, jauh sendiri. Sebab lagi cari dia, tak benar ni orang ni tak benar ni. Kita duduk dengan dia malah ngaji, kita duduk dengan dia pun malah hafal, kita duduk dengan dia pun tak dia baik. Kita pergi terfikir. Nampak? Apabila terfikir, dia ni macam mana? Dipikir tak? Dipikir, dia pergi. Apabila dia pergi, sama-sama pergi. Dia jalan tak baik, tak jalan baik, dah selesai. Tak rasa. Sebab kita pergi dengan hikmah, ada kebenaran. Sebab tu kita mengaji, hendaklah kamu belajar niat dengan keredaan negeri akhirat, hilangkan jahil, jauh daripada orang. Itu jawapannya. Dan menghidupkan Kalau kita duduk sekali, tak hidup. Melainkan kita berdakwah, kita ajak dia, kita dakwah, kita ajak dia tak nak, kita pergi terfikir, kenal diri, kenapa dia tak nak macam ni, kenapa kita jangan dia tak nak, kita pun ikut, kita tak nak. Tu nampak rupa dia tu. Panggil apa dia tadi? Terfikir dengan kita ni sekarang ni kena terfikir dekat sini daripada orang yang tu dia. Tu kaedah dia. Takut-takut kitanya jadi lain. Boleh? Kalau memikirkan memikirkan macam mana? Hak tadi hak tadi yang kedua yang ketiga memikirkan, menjauhkan. Macam ni. Beza makna sikit.
Yang pertama tadi ter, minggir. Yang kedua di. Ter tadi tu jauh diri kita, kita sendiri pergi, betul. Yang keduanya kita dipulaukan, mana? Dipikir, betul. Jadi yang ketiga ni meminggirkan ni maknanya apa dianya? Biarlah dia pulau kita, kita tetap jalan pada jalan Allah. Ambil kaedah tu. Biar membiarkan dia pergi, yang penting kita menegak ke jalan Allah. Tu kaedah yang jadi. Sebab kebanyakan kita, contoh ibarat orang kaya mau kawan dengan kita, tak? Orang kaya dok kawan dengan kita, orang kayanya dia tak solat, dia tak puasa sebagainya, contohlah setengahnya. Boleh bukan nak buku kata semua bukan. Setengahnya contoh orang kaya yang tak solat, yang tak puasa, yang mengerjakan maksiat, berkawan dengan kita, bagi kita gini sebagainya. Tu. Tiba-tibanya apa dia dipikir, dia jauh, faham tak? Dipikir dia jauh daripada kita. Kita tengah nak mengaji tu, masa kita nak mengaji, nak belajar baik semuanya, apa dia tiba-tiba dia keluar daripada diri kita, kita pun jatuh susah. Faham? Bila kita jatuh susah, kita dah belajar jalan benar. Jalan benar maksudnya kita teruskan jalan benar, biarkan dia pergi, itu meminggir. Sekali lagi, faham tak tu? Biar dia pergi. Mana meminggir ni, biar dia pergi. Mana kata contoh macam ni lah. Sebelum ni kita nak berkawan dengan kawan seorang tu, tiba-tiba dia nak main sekali dengan kita, betul tak? Mari sekali dengan kita, mari. Tiba-tiba dia dipingkir, mana dia pergi, tinggal kita seorang. Tapi kita masa tu tengah nak mengaji, tengah nak belajar, tengah nak buat baik. Apabila dia jauh daripada kita, kita tak layan, teruskan kita jalan. Contoh dalam kelas 20 orang, kelas kita nak mengaji zaman-zaman dulu, betul tak? Tiba-tiba kawan kita, kawan jati lah, contoh kawan jati tak nak berkawan dengan kita, tak nak berkawan dengan kita, sebab tu dia pergi, betul tak? Bila dia pergi, kita macam mana? Teruskan, jangan putus asa. Itu kaedah dah, meminggirkan. Teruskan kepada jalan Allah. Tapi kebanyakan orang putus asa, jangan berhenti. Itu kaedah dia. Jangan berhenti. Itu kaedah dia tu. Nampak rupa dia? Nampak? Boleh faham? Itu istilah dia. 3 perkara tadi. Sebab tu ingat ni, jalan yang salikin tadi ni, dia akan sentuh perkara ni. Kita akan jauh daripada orang jauh daripada kita, kemudian kita teruskan jalan yang ketiga. Faham tak masalahnya? Tu saya ibarat kelimah tu. Sebab salikin ni dia duduk macam mana? Tengok nama jadi, jalannya dalam, betul tak? Jalan dia lagi, apa dia sebut lagi? Mana? Jalannya sangat dalam. Lepas tu jalan sangat payah. Nak tanya, jalan dalam ni orang nak masuk tak? Jalan payah orang nak ikut tak? Kalau kita pergi jalan tu dalam, jalan tu payah, siapa nak ikut? Nak tanya. Tu kaedah dia tu. Bermaknanya satu hari nanti orang akan pulau kita. Faham tak? Sebenarnya kita jangan sampai ke orang pulau, kita pergi sendiri. Orang pulau tu sebenarnya Allah tolong lah tu. Orang pulau kita tu Allah tolong buat keluarkan orang daripada kita. Tapi kita fikir orang tu jauh daripada kita. Tak kena. Sebenarnya Allah tu tolong kita, baik dengan tak baik. Keluar yang kotor kita daripada tepi kita. Itu zahir. Itu zahir. Nampak? Keluar hak zahir, terkeluar hak batin. Pergi dua-dua habis. Tinggal kita diri sendiri. Itu maulah duduk diam. Panggil apa dah? Terpinggir. Duduk di sini. Kenapa orang tu pergi? Kenapa? Kenapa? Kita ni macam mana? Dia jalan mana? Dia jalan kanan ke kiri? Kita depan ke dia belakang? Kita diam ke dia jalan? Ke dia diam? Kita jalan. Tanya tu. Dia faham? Itu sebenarnya Allah tolong kita. Sebab kita tak nak tolong diri. Ibarat Allah Ta'ala, kita duduk longkang tu, jatuh dua-dua kawan tu, kemudian Allah angkat kita keluar daripada longkang, duduk atas jalan raya. Dia duduk dalam longkang lagi. Nak tanya, kita turun longkang ke kita nak terus jalan? Itu kaedah dia. Boleh faham? Ni turun dalam longkang balik. Lepas tu naik, tak nak naik dah. Tak ada masalah. Sebab apa dia? Masalahnya dia tak sedar kata dia duduk dalam longkang. Dia tak sedar dia duduk dalam lumpur.
Tapi Allah Ta'ala tolong angkat naik keluar daripada lumpuh, lepas tu pandai cuci sendirilah, atau kan Allah cuci juga. Faham tak? Kita mandi sabun basuh diri sendiri lumpuh tu, lepas tu kita teruskan jalan. Kalau turun dalam lumpuh balik, kotor balik. Terang. Tu perjalanan cerita dia. Boleh? Atau saya ambil buku rata umum. Boleh? Inilah bab akhir zamannya. Jagalah kita satu hari nanti orang yang jauh daripada Allah, dia asingkan kita. Kesenangan dia bawakan dia hidup senang, tapi kita senang melalui ketenangan, bukan kesenangan di akhir zaman. Boleh? Melalui kaedah mana? Jalan salikin tadi. Dalam, payah, ada bukit, naik bukit, turun bukit, dan jauh, dan ada seteru, banyak seteru yang nak merampaskan kita. Boleh faham? Masuk kitab yang sebelum tu, kitab apa dia? Tadi dah minhat lah, dah akhir zaman dah. Kemudian kitab yang pertama berkenaan apa dia? Mutra'in tak? Berkenaan dengan bab ambil wuduk. Berkenaan yang ketiga, jaga Islam. Jaga Islam. Dah bagi dah tadi apa dia? Syarat sah Islam, maksudnya sah syahadah, fardu syahadah, rukun syahadah, betul? Lepas tu membatalkan jaga Islam syahadah tu. Tu saya dah bagi kaedah tu. Boleh. Kemudian masuk kitab selepasnya Minhaj. Ya Allah. Kitab apa dia? Tajwid. Tadi dah patah dah akhir zaman. Minhaj berkenaan dengan tadi. Lepas tu fiqh dah. Lepas tu kita selepas maghrib tajwid berkenaan dengan apa dia? Lin, pergi dengan lembut. Panjang perjalanan kita, panjang. Mat mana panjang, lin lembut, pergi dengan lembut. Ikut kaedah kitab Siraj Al-Qari tadi. Lembut ni mana? Pergi dengan tenang, pergi dengan aman. Boleh faham? Ikut dalam keadaan dia. Baca. Mana kata? Baca hidup kita tu. Baca slow-slow. Jangan laju. Baca slow-slow hidup kita apa ni, macam ni. Hari ni solat kita macam mana? Puasa kita macam mana? Mengaji kita macam mana? Hidupan kita macam mana? Baca dengan lembut slow. Boleh faham? Tu kaedah dia tu. Bab tajwid hukum apa ni? Hukum apa? Mat, lin. Mat ada banyak tak? Ada banyak tak? Kalau kita jenis lembut, baca dengan secara lembut. Kalau kita jenis arid sukun, baca dengan mat arid. Kalau kita jenis mat iwat, baca dengan mat iwat. Sebab mat tu pecah daripada mat far'i, pecah daripada belah-belasan. Sebab tu agama biber apa? Cara Abu Bakar, cara Sayyidina Umar, cara Uthman dan Ali. Abu Bakarnya lembut, Sayyidina Umar tegas, Uthman sopan santun, Ali apa yang ada. Tu kaedah jalanan kita, guna hak tu. Betul? Kemudian kita yang kedua selepas maghrib. Masa terlajak nak berhenti tadi, nak berhenti pukul 10 tapi terlajak. Ya wahil mahu. Tu berkenaan dengan apa dia? Sifat zahir. Betul tak? Berkenaan dengan apa? Apa dia? Berkenaan dengan zahid tadi, maksudnya dia tu tidak lebih kepadanya jadi hamba dunia. Ringkas cerita situlah, nampak mudah. Baik. Lagi last Hidayah Saliki berkenaan dengan apa dia? Dia cari mubtada khabar, betul tak? Cari mula kita di mana dan kita akhir di mana. Mubtada khabar, asalnya kita daripada Allah, kita nak kembali kepada Allah, itu mubtada khabar. Kalau kita daripada Allah, kita hidup di dunia cari dajjal, itu bukan khabar. Faham? Maksudnya duduk di akhir zaman tak cari Allah, bermakna pasti kita akan cari dajjal. Tak jumpa khabar, hanya mubtada saja. Ibarat ada periuk, tidak ada tudung perutuk. Tu kaedah dia. Yang kita nak sekarang ni, nak bagi bentuk sempurna periuk ke? Periuk saja. Mubtada khabar, dia jumpa. Ya dah tu. Wallahu a'lam. Hebat muslimat yang ngaji mubtada khabar. Baik, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada saya. Sini